Shalom, selamat sore ibu-ibu, salam sehat selalu. Puji Tuhan, sore ini kita boleh bertemu kembali di dalam acara Persekutuan Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Di dalam kesempatan ini, izinkan saya juga menyambut ibu-ibu yang lain, karena view yang kami perhatikan cukup banyak. Ya, ada pasti dari ibu-ibu yang lain. Salam kenal, kita boleh bertemu sebagai sebuah keluarga Tuhan. Harapan kami melalui pertemuan secara online ini senantiasa menyegarkan, menguatkan, dan selalu menghibur kita, khususnya melalui firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita menyanyikan lagu. Bapa Surgawi, berkatilah semua ibu-ibu yang menyaksikan persekutuan wanita ini. Kami bersyukur di dalam waktu-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul secara virtual. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan, bersyukur untuk kebaikan dan kesehatan yang selalu kami bisa rasakan dari kemurahan Tuhan. Kami akan bersekutu, kami mau memuji Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan menaikkan pujian, lagu yang sudah lama biasa dinyanyikan di komisi wanita di tempat kami. Ya, mudah-mudahan ini bisa menghibur. Ku melayani. Kau beri
Ibu-ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. 姐妹们，我们先做一个祷告。 Bapa yang baik, kami berdoa di dalam kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Ajar kami untuk mengerti dan mentaati Engkau dengan sepenuh hati kami. Berkati iman kami, berkati pemikiran kami, berkatilah juga kesehatan kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin。 Ibu-ibu, mari kita melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 15. 姐妹们，我们来看一处的经节，在约翰福音15章。 Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. 从第1节念到第8节。 Pokok anggur yang benar. 耶稣是真葡萄树， Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 sampai dengan ayat 8 dibaca dalam bahasa Mandarin. 我们来看从第5节，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面，自然就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面，凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 Ya, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. 读经到此， Kita akan mencoba memikirkan bersama-sama pada sore hari ini, ibu-ibu. 姐妹们，今天下午我们来思考一个问题， Judulnya adalah Tinggallah di dalam aku. 就是藏在我里面。 Karena dari satu perikop ini Tuhan Yesus berulang kali mengatakan tinggallah di dalam aku. 因为在这一段的经文，我们所读的，神常说在我里面。 Dan kemudian Tuhan Yesus juga berkata, kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, maka kita tidak akan berbuah. 这里也告诉我们，若我们不在主里面，我们就不会结果子。 Ya. Bahkan ada satu kalimat lagi di ayat kelima terakhir ya, di kalimat terakhir di ayat kelima. Di situ dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 在刚才这第5节里有强调，因为离了我，你们就不能做什么。 Ya, ini perlu kita pikirkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. 成为有相信的人，在我们生活当中，这是我们要深入思考的问题。 Apakah kita tinggal di dalam Yesus? 我们在主里面了吗？ Apakah kita sekarang ini kehidupan kita berbuah-buah? 我们生活结出果子了吗？ Apakah kehidupan doa kita itu mendapat jawaban Tuhan? 我们的祷告生活蒙神垂听吗？ Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi di dalam perjalanan kerohanian kita. 在我们的属灵过程当中，这些问题是由我们自己来回答的。 Hanya antara ibu-ibu kita pribadi ya bersama dengan Tuhan. 这些问题只有我们与我们的神晓得。 Tuhan demi untuk membuat kita mengerti soal tinggal di dalam Dia, memakai perumpamaan tentang pokok anggur.
神要我们了解关于这什么叫做藏在它里面，他就用一个葡萄树的比喻。Ya, pokok anggur dan ranting-rantingnya. 葡萄树以及它的枝子， Kita adalah ranting-rantingnya. 我们就是它的枝子。 Diumpamakan ya, diumpamakan sebagai ranting-rantingnya yang melalui ranting-ranting itulah kita akan berbuah-buah. 这里比喻就是枝子，借助这些枝子，我们可以结果子。 Nah, apakah ranting-ranting kita sebagai ranting-ranting saat ini kita berbuah bagi Tuhan? 成为葡萄树的枝子，现在我们结果子了吗？ Mari kita perhatikan yang ayat pertama, ibu-ibu. 我们再回头看第一节， Karena di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. 这里告诉我们，我是真葡萄树，我父是栽培的人。 Tuhan Yesus berkata dirinya adalah pokok anggur yang benar. 主耶稣自己称他就是真葡萄树， Ya, Bapak adalah penggarapnya, 父就是栽培的人， ya, pemilik dari pokok anggur. 就是拥有这棵葡萄树的人。 Jikalau pokok anggur itu mau menghasilkan buah yang baik, 假如这棵葡萄树要结出好的果子， harus ada orang yang memelihara dan mengerjakan pokok anggur itu. 一定要有人栽培，有人要施肥这棵葡萄树。 Perhatikan ayat kedua, ibu-ibu. 所以我们再来看第二节， Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 所以我们可以看，凡不结果子的枝子，它就剪去；凡结果子的，它就修理干净，使枝子结更多的果子。 Ibu-ibu, di sini kita tidak berbicara soal keselamatan ya, 姐妹们，在这里我们不是说到救恩， tetapi kita berbicara soal setelah keselamatan, apakah hidup kita itu memperlihatkan buah keselamatan itu. 这里说到的就是当我们得救的时候，以后我们的生活有没有反映出我们得救的应该有的生活？ Sebab jikalau kita setelah diselamatkan tidak berbuah, sebagaimana ranting yang tidak berbuah itu dipotong. 就好像葡萄树已经在枝子有枝子了，但是没有结果子，这些枝子就会被剪去。这就是耶稣给我们的比喻。 Kenapa dipotong? 为什么剪掉呢？ Karena kalau kita punya kebun anggur ya, ibu-ibu, 姐妹们，假如我们曾经栽种过这个葡萄树的话， saya tidak punya kebun anggur, 我或者牧师从来没有这个葡萄树， jadi saya mencoba mencari dari YouTube ya, seperti apa pokok anggur itu. 所以我就在 YouTube 里找这些说法，什么叫做葡萄树？ Nah, di situ saya mengerti bahwa ternyata di dalam pokok anggur itu perlu tempat untuk menjalar ya. 原来在这个枝子葡萄树，它要有一个可以它的枝子生长的地方。 Nah, di dalam pokok anggur itu bertumbuh, akan tumbuh banyak carang-carang. 所以当这个葡萄树成长的时候，它就很多这些根要往外长， atau ranting itu ya, 就 ranting-ranting. 是这些枝子。 Nah, dari ranting-ranting itu yang nanti akan keluar buah anggur. 所以从这些攀出来的枝子，它就会结出果子来。 Jadi katakanlah ada sebuah ranting yang sudah tumbuh anggur. 比如说有一个枝子已经有葡萄了， Nah, sebelum ke ranting itu ada satu ranting tapi yang belum tumbuh anggur. 但是在这个结果子的枝子旁边有一枝是没有葡萄的。 Ya. Nah, ranting yang tidak berbuah itu dipotong. 那这不结果子的枝子就被剪掉了。 Kenapa dipotong? 为什么剪掉它呢？ Agar supaya yang ranting yang berbuah itu semakin baik, semakin subur. 好让这个结葡萄的枝子可以得到更多的养分。 Nah, itu seperti itu, ibu-ibu. 就好像这个比喻这样。 Jadi
di sini terlihat sebuah kehidupan kebersamaan ya. 这里告诉我们一个合一的生活。 Jadi orang percaya yang tidak bertumbuh itu harus dibersihkan supaya tidak mengganggu yang percaya seperti itu kira-kira ya. 这个比喻就是好像这样告诉我们，一个没有成长的基督徒，一定要被把它删掉，或者是清除掉，以免影响了结果子、属灵结果子的基督徒。 Tapi tentu saja bukan itu maksud Tuhan. 当然不是说我们把它清除掉，不是这样解释的。 Sekali lagi, ranting yang dipotong itu mengumpamakan orang percaya yang dipotong. 这里意表说，没有结果子的基督徒，就好像这个不结果子的枝子被剪掉。 Dan memang ranting yang dipotong itu lalu dikumpulkan dengan ranting-ranting yang lain lalu dibakar. 这些没有结果子的枝子剪掉以后，它们就存积起来，放在一边，以后被烧掉。 Tidak usah dimengerti bahwa itu berarti dibuang ke neraka, dibakar oleh api neraka. 我们不必把它比喻当成是以后被丢在地狱里，被火永远的烧。 Karena Tuhan Yesus tidak berkata selebihnya seperti itu. 因为主耶稣没有继续解释这方面。 Tetapi Tuhan Yesus mau berkata, kita sebagai ranting yang sudah berbuah akan Dia jaga. 但是主耶稣告诉我们，我们已经结果子的枝子，神会特别的栽培养。 Bapa akan menjaga ranting yang berbuah itu. 因为父会保守这个结果子的枝子。 Caranya bagaimana? 那以什么方式呢？ Yaitu yang pertama, daun-daun itu dibuang di ranting-ranting itu. 首先就是把这些没有用到的叶子把它剪掉。 Ya, supaya mungkin vitamin atau segala macam yang menyebar ke daun-daun itu tidak menyebar ke situ, tetapi menuju ke ranting yang berbuah saja. 好让这个树干的这个养分、营养可以直接流到结果子的枝子。 Ya, ranting yang tidak berbuah juga dipotong supaya vitamin tidak lari ke situ, semua lari ke ranting yang berbuah. 也让这些不结果子的枝子剪掉以后，所以整个树干的这个养分就流到那些结果子的枝子。 Nah, ketika ranting itu dijaga seperti itu, dibersihkan seperti itu, diharapkan buah yang sudah ada itu akan bertambah banyak, mungkin juga bertambah besar, bagus gitu. 因为得到很好的养分，那这些结果子的枝子会让这个果子很好的成熟、成长起来。 Nah, ibu-ibu, Tuhan ingin kita berbuah sebagai orang percaya. 姐妹们，成为相信的人，主耶稣要我们成为一个成长的人。 Tuhan ingin kita itu mempermuliakan Bapa dengan kehidupan berbuah kita. 就是借着我们的生活，可以借助果子来，我们可以荣耀我们的天父。 Dan di ayat 8 itu bahkan dikatakan, jikalau kita berbuah banyak, itu menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. 在第8节，我们可以看到，多结果子的，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 Dengan kata lain berarti murid-murid yang tidak orang percaya yang tidak berbuah tidak bisa disebut murid. 所以告诉我们，没有结果子的基督徒不配称为门徒。 Ibu-ibu, apakah kita berbuah? 姐妹们，我们结果子了吗？ Mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen. 也许我们成为基督徒已经很长时间了。 Kita sudah lama selalu tekun hadir dalam ibadah gereja, 这么长久的时间来，我们殷勤的到教会， ikut persekutuan, 参加崇拜会，还有其他的会， ikut kegiatan-kegiatan kerohanian dalam gereja. 教会里所进行的许多的属灵班，我们都跟了。 Tapi apakah kita bertumbuh dengan banyak berbuah? 我们成长有多结果子吗？ Apakah buah kita itu ada termanfaatkan untuk orang lain? 我们的果子对别人带来益处了吗？
Kita tidak bisa mengatakan kalau diri kita sebagai orang Kristen tetapi tidak ada buah atau orang merasa tersandung dengan kita. 我们不能说我是基督徒，我结的果子反而成为别人的绊脚石。 Ya, kita tidak bisa mengatakan kalau kita ini orang Kristen tetapi tidak pernah umpamanya berdoa membaca Alkitab. 我们自称基督徒，但是我们生活当中很少祷告读经， Itu hal yang sederhana ya. 这是非常简单的例子。 Beribadah, 敬拜， bersekutu dengan saudara seiman yang lain. 与其他的弟兄姊妹们来团契。 Apakah kita menjadi kesenangan kehadiran kita bagi saudara seiman yang lain? 我们的到来对其他的会友们，我们的同工会带来喜乐吗？ Ini akan menjadi sebuah pertanyaan untuk diri kita masing-masing. 这对我们来说是一个我们自己要审查的问题。 Jikalau kita sadar bahwa itu tidak ada, berarti kemungkinan besar adalah bahwa kita tidak tinggal di dalam Yesus. 假如这些问题大多数是否定的话，那我们就会觉得我们只要觉悟，我们是在主以外的人。 Iya. Jadi sekarang kita perlu bertanya ini, apa maksudnya dengan tinggal di dalam Yesus? 那在主里面是什么意思呢？ Yang jelas kalau kita membaca Injil Yohanes di pasal 15 ini, 就是当我们读这个约翰福音15章的时候， kita tahu salah satu murid Tuhan Yesus bernama Yudas Iskariot. 我们晓得有一个主的门徒名叫犹大， Dia sudah meninggalkan Tuhan setelah perjamuan. 在领受圣餐以后，他离开了耶稣。 Dan kemungkinan besar Tuhan mengatakan Yudas sudah tidak tinggal lagi di dalam aku. 可能我们可以这么想，主耶稣可能这样想，主犹大已经不在我里面了。 Yudas sudah mengambil jalannya sendiri. 犹大走了他自己所选择的道路。 Yudas pernah bersama-sama Yesus tetapi sekarang punya tujuan hidup sendiri. 犹大曾经与耶稣在一起，但是现在他选择他自己的道路。 Yudas tidak merasa perlu bersandar kepada Tuhan Yesus. 犹大觉得他不需要依靠主耶稣。 Bagaimana dengan kita? 那我们自己怎么样呢？ Saya percaya kita pasti akan berkata, oh saya bukan Yudas Iskariot. 我们当然都会说，我又不是那个犹大。 Tetapi apakah kita masih merasakan bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa hidup? 但是我们曾否有这样的感觉？离了耶稣，我活不下去。 Apakah kita merasa bahwa kita perlu terus-menerus beriman dan diperbaharui di dalam Yesus? 或者我们有不断的想念依靠神，从神那里我们才可以生活下去。 Kita tetap berpegang kepada Tuhan, 我们紧紧的抓住耶稣， tidak pernah terpikirkan untuk meninggalkan Tuhan. 一刻都没有想过要离开耶稣。 Dalam hal sekecil apapun tetap bersandar kepada Tuhan. 从多么小的事件，我们都要依靠神。 Atau sebaliknya kita justru berpikir, sebentar saya akan tidak datang dulu ke gereja. 或者我们有这样的想法，我暂时不到教会， Saya sementara tinggalkan dulu persekutuan. 我暂时离开聚会， Saya merasa ada yang perlu saya perbaiki dulu, nanti baru saya datang lagi. 我有一些我要处理的，等处理以后，我才来到教会里。 Saya merasa Tuhan tidak sanggup, jadi saya harus cara saya sendiri. 我觉得神能力不够，所以我自己要找能力。 Doa-doa saya rasanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. 我的祷告看起来神从来都没有应允。 Yang mana ibu-ibu kondisi kerohanian kita saat ini? 那姐妹们，我们现今的灵命是在什么状况之下呢？ Atau kita tetap di dalam Yesus? 或者我们持续在主里面， Walaupun banyak masalah muncul,
纵然很多的问题出现， bahkan kita bersyukur untuk masalah yang muncul. 更特别的是，我们为着因为我们要面对的问题而献上感恩。 Karena masalah dimunculkan untuk membersihkan diri kita. 因为神许可问题出现，为了要洁净我们。 Karena kalau kita hanya tidak ada masalah datang kepada Tuhan, atau hanya ada masalah datang kepada Tuhan, itu tidak tepat. 当我们有问题，我们寻找神；或者当我们没有问题，我们寻找神，这也是不对的。 Ada masalah, tidak ada masalah, kita butuh Tuhan. 就是有问题，没有问题，我们都需要神。 Ada masalah, kita bersyukur. Itu cara Tuhan membersihkan kita. 碰到问题的时候，我们要感恩，因为神借着这个问题洁净我们。 Karena dengan adanya masalah membuat kita semakin mendekat Tuhan Yesus. 因为借着这些问题，我们更要依靠神，紧紧抓住神。 Semakin membuat kita mengerti bahwa kita harus ikut cara Tuhan. 让我们更明白，我们要选择，更是跟随神的旨意。 Atau sebaliknya justru kita berpikir, wah ada masalah berarti saya kurang iman. 我们不要有这样的想法说，因为有问题，所以因为是我的信心不够。 Ada masalah berarti itu tidak sesuai dengan iman Kristen. 因为有问题，难道是我的信心不按符基督教吗？ Karena seharusnya orang yang punya iman tidak ada masalah. 应该成为有信心的人是不可能有问题的。 Ibu-ibu, kalau demikian cara berpikir kita, 姐妹们，假如我们有这样的想法， mari kita kembali melihat ke tokoh-tokoh Alkitab ya. 我们再次回顾圣经里面的这么多的人物， Tidak ada satupun tokoh Alkitab yang menonjol ya dalam Alkitab yang tidak hidup dengan masalah. 在这么多的突出的圣经人物里面，没有一个这些人物是没有问题当中生活的。 Mulai dari Adam sampai kepada Musa, Abraham, semua bermasalah. 从亚当、从摩西直到亚伯拉罕，都碰到很多的问题。 Mau raja, mau nabi, mau imam bermasalah. 从君王、从先知，都有碰到问题。 Umat biasa pun bermasalah. 平信徒、普通的人民也碰到问题。 Tidak ada orang Kristen yang tidak punya masalah. 没有一个基督徒是免去问题的。 Dan kita percaya bahwa masalah itu muncul adalah untuk kebaikan kita. 我们要深信这些问题，神许可出现在我们生活当中，是要塑造我们。 Saya tidak berkata masalah itu baik ya. 我不是说这些问题都是好的， Semua kita tidak ingin punya masalah. 我们所有的人都不希望碰到问题， Kita ingin semua baik-baik. 我们希望凡事都顺利。 Kita berdoa masalah hilang. 我们祷告，希望一切的这些拦阻能够挪去。 Saya pun menginginkan demikian. 我自己也想这样生活， Tetapi berapa sering justru ketika kita berdoa masalah bukan saja tidak hilang. 但是多少时候，当我们祷告的时候，问题不是说就消失了， Malah tambah banyak, 甚至牵连到很多的问题出现了， tambah berat, 更重的问题出现了， sampai kita mungkin merasa Tuhan itu baik apa enggak. 甚至我们会想，神啊，你到底是良善的吗？ Tuhan itu sangat baik. 神是良善的神。 Sekali lagi kita melihat di ayat 2, ibu-ibu. 姐妹们，我们再次看我们的第2节， Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, 凡结果子的，他就修理干净， supaya ia lebih banyak berbuah. 使枝子结果子更多。 Jadi ranting yang berbuah itu akan dibersihkan, dipelihara. Disitulah kehidupan itu betul-betul ditunjukkan seperti apa. 这里告诉我们，这些结果子的枝子就修理干净，然后好好的培养它。这就是在神里面的基督徒应该有的、已经有的生活。 Jadi ibu-ibu, mari kita tetap tinggal di dalam Yesus. 所以姐妹们，我们要常在主里面， Apapun keadaan kita.
纵然我们现在面对什么问题， apapun kejadiannya, 现在发生了什么事， pegang Tuhan Yesus, jangan pernah lepaskan. 从来不要把我们紧握着神的手松开。 Sebagaimana ranting tidak bisa lepas dari pokoknya, dahannya, 就好像这个枝子，它自己不能够从这个树干里自己脱落下来，不能的。 karena kalau ranting itu dilepaskan dari pokoknya, dia akan kering. 因为假如这个枝子从树干里面把它剪下来，这个枝子就死了。 Jangan pernah meninggalkan Yesus walaupun untuk sementara. 纵然只是短时间，我们都不要离开耶稣。 Jangan pernah meninggalkan Yesus sedetik pun. 纵然是一刻，我们也不可以离开耶稣。 Semakin kita meninggalkan Yesus, maka kita akan semakin layu dan tidak bermanfaat. 我们越离开耶稣，我们就越没有益处，我们就越没有养分。 Semakin kita akan menyadari kita akan semakin jauh dari Tuhan. 我们会觉悟到我们离耶稣多远了。 Semakin berbuah, semakin dibersihkan. 越结果子的，神就越处理。 Mari kita tinggal di dalam Yesus. 让我们住在主里面， Tetap bersandar kepada Yesus, 持续的仰赖他， mengandalkan Yesus, 依靠他， dan seterusnya. 还有很多很多。 Tuhan Yesus memberkati kita. 愿神祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih mengingatkan kami pentingnya selalu tinggal di dalam Engkau. Biarlah kami yang sudah diingatkan terus memeriksa kehidupan kami di hadapan Tuhan. Bersihkanlah kami Tuhan, agar supaya kami semakin berbuah. Kehidupan kami semakin penting buat orang lain. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih karena Engkaulah yang menjadi pemelihara kehidupan kami. Engkaulah penopang ranting-ranting yang ada, penopang hidup kami. Tidak mungkin kami sejenak pun meninggalkan Engkau Tuhan, karena kami akan segera layu. Berkati kehidupan kami Tuhan, bersihkan kami supaya semakin memuliakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkati semua ibu-ibu yang ikut telah mendengarkan. Berkati di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan apapun. Tuhan berkati supaya menjadi berkat. Kami bersyukur, demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan memberkati.